Yang berikutnya adalah profile. Tadi saya pergi ke lompat-lompat. Kalau kamu nak tukar password pun boleh sini. Okey, password yang sekarang dan password baru sini. Boleh. Kalau terlupa password, biasanya di sinilah lost password ni. Pastikan email kamu betul lah, atau username dan email kamu. Tolong masukkan supaya baru sampai. Okey, kemudian tools. Okey, tools ni software-software yang terlibat dalam software tools yang kita akan guna semasa ni. Pertama, nombor 1 dan nombor 2 ni kita akan gunakan hari ni. Kita akan install compiler, C compiler, dan juga sesudah kod sebagai IDE kita, environment untuk buat program kita tu lah. And the rest tu untuk recording, sebab semua exercise kamu nanti hantar source code, hantar juga dia punya desktop recording. Kamu enable webcam dan terangkan dalam bahasa Melayu pun okey. Hantar video tu ke YouTube dan bagi link tu dekat sini. Selesai. Bagi link sini YouTube dan source code hantar ke Google Drive. Share link kat sini. Saya dah sediakan 9 soalan untuk hari ini. So buat video recording menggunakan tools yang ada di sini. Ini free ya, open source, OBS. Okey, yang tadi Google Drive untuk kamu hantar source code, dan Gmail tadi kamu guna. Okay, YouTube untuk kamu hantar video recording yang kamu guna OBS ni. Python mungkin juga kita akan gunakan. Dan syllabus kita ada sedikit Python penerangan, sebab dia akan digunakan masa IoT nanti dan mikrobit IoT. So area ni adalah siapa yang tak ada handphone rosak ke webcam sebagainya, boleh pakai ini sebagai webcam ya, phone kita. Itu tools kita akan pakai. Tools dah, okay, semua settle dah. Selesai tadi kena hantar source code, Google Drive link sini, YouTube link dekat sini. Ini soalan, ini kalau ada contoh jawapan dah, saya tak letak. So sini akan banyak nanti. Okay, programming kena belajar dengan cara exercise. Okay, yang kedua berikutnya adalah scheme of work. Macam mana kita dapat markah, macam mana saya susun markah ya. Ini agak slow ya. Okey. So dari segi pertama saya cover tentang CLP, CLO dan PLO ya. Jangan masa banyak sebenarnya kata saya tak terangkan, saya terangkan sini ya. So saya pakai PLO1. Kamu search dekat PLO1 tu apa. Ini sebenarnya konsep solution, dapatkan solution engineering problem ni. PLO1 dia attach ke CLO1. Manakala PLO5 saya attach ke CL2. Di sini berkenaan dengan software development of engineering problem. PLO11 ini berkenaan dengan commercial software. Kita akan buat projek nanti. Okay, attach ke CLO3. So 3 CLO, 3 PLO lah. Okay, next pemarkahan saya. Macam mana saya bagi markah? Okay, saya ada 4 assessment. 1, 2, 3 dan 4. Okay, CLO1, CLO2 dan CLO3 lah. Okey, markah dia saya bagi untuk kuis 10% saja. Ini objektif. Cuma semester ni saya cadang nak letak di ujung sekali. Okey, teori kan. Okey, yang lainnya semua 30%. 30. Kalau tengok 2 practical test, 2 programming di depan komputer, practical test. Okey. 1 dan 2 ni masing-masing 30 markah. Ini berkenaan dengan PLC,
Kita kontrol nanti program kita, logik dia, program logic control, dan juga ini adalah tentang function, topik yang kita akan sedikit advance ya. Dan juga ada projek satu, ada projek kita. Biasa minggu per asal dulu lah minggu ketiga saya letak ni, tapi sekarang ni saya letak minggu ke-9 week. Practical test mungkin minggu ke-4, ini minggu ke-7. Dan ini kita start dengan 10 sampai 14. Ini projek. Ini target saya ya. Ada soalan tentang macam mana saya nak bagi markah ni? Ada soalan tak? Markah saya. Ada? Tak ada ya? Okey. Kembali ke bahasa semester. Dari segi silibus, saya dah susun ikut 14 minggu. Okey. Sebab kita ada 14 minggu. Tapi saya target minggu ke paling lewat pun minggu ke 10 kalau saya dah habiskan semua ni. Sebab saya nak kamu konsentrate projek nanti. Cuma susunan sini saja saya penuhkan 14 minggu. Okey, insya-Allah. So ikut saya lah. Our journey ikut kita punya perjalanan ni. Okey, ada soalan so far tentang 3 perkara lah, PLO, CLO, macam mana nak attend, kemudian cara pemarkaan saya, assessment base, 4 assessment, dan juga syllabus. Okey, kalau kamu perasan kita tak ada end of unit maknanya tak ada final exam. Asalnya dulu ada, saya rapati banyak student fail bila teori banyak ni. Okey, bila programming menulis tu, terkejut saya banyak fail. So saya buang jadikan teori. Jadi sebab tu saya nak kamu buat projek, ini tujuannya nak bantu kamu lulus. Kalau saya bagi exam banyak fail dekat BMI ni. Pengalaman saya. Jadi kalau buat ni berderita sikit lah, siang malam buat. Yang penting lulus lah. Kalau teori baca sikit. Tapi masalahnya sebab saya dah mengajar di luar universiti awam dalam sini. Berbeza sini. Kalau saya bagi exam banyak fail. Saya banyak buat practical ya. Sebab tu kalau kamu perasan 10 markas yang teori exam. Yang lain ni 90 markas saya semua adalah practical. Tapi 2 ni malang selalu fail. Ini selalu projek lulus lah. Sebab kita minta progres sebagainya, minta buat. Okay, insyaAllah dari segi rate failure kita selalunya tak ada gagal. Selalunya kecuali orang yang tak nak lulus. Maksudnya yang malas, punting, tak ada assignment sebagainya. Itu je lah. Okay, selalunya semua lulus lah. Guarantee lulus. Kalau bersyarat lah. Ikut saya semua assessment semua. Cuma itulah 2 practical test tu selalu fail. Jadi cara belajar matematik, belajar programming ni macam matematik. Cara belajar matematik macam mana? Tengok, dengar, lihat, cakap, itu saja kan? Begitu ya? Kalau genius boleh lah kan? Saya dah tengok beberapa orang genius matematik dia tengok je, dia boleh buat. Tapi kalau saya lah, tak boleh lah. Kalau kamu tak tahulah, mungkin genius. Tengok saja programming, dengar cakap, faham. Sebab ada beberapa semester saya jumpa student macam tu. Dia tengok, perhati, dia tak buat. Tapi dia boleh buat. Memang saya tahu dia boleh buat. Itu genius lah. Jangan ikut macam tu ya. Buat macam Ronaldo, siang malam, pagi petang dia study. Jangan buat macam Messi. Messi tu genius. Kamu tak boleh ikut dia macam tu. Kalau nak berjaya, orang-orang biasanya macam Ronaldo, kena tunggu lumus. Okay, programming sama. Sebab tu saya banyak exercise. So saya jahat sikit, saya minta maaf. Saya akan minta video. Sebab saya ada pengalaman, banyak kali pengalaman. Minta source code, semua hantar. Saya bagi soalan yang sama masa exam, fail. Source code dia hantar masa exercise, soalan tu sama, tapi fail. Maksudnya apa tu? Maksud apa tu?
soalan sama, exercise dengan practical. Yang exercise perfect, yang exam fail. Maksudnya apa tu? Baik, dia okay, tapi masalahnya bukan kamu kan. Jadi saya minta video recording. Video tu kamu expand. Okay, terangkan apa yang kamu buat. Dia akan beri kesan pada pemahaman kita. Bahasa Melayu pun boleh. Okey, insya-Allah selesai dari segi ini. Kita akan mulakan perjuangan kita. Mulalah kita installation. Okey, pertama sekali kita boleh buat installation dua software ni. Pergi ke tools tadi tu mana dia? Sini boleh F11. Okey. Pergi ke bahagian tools ni, ditutup dulu. Ada dua software ni kena download. Download dulu siap-siap. Kemudian install. Okey, panduan installation saya letak dalam video sini. Ada dua video. Jadi saya nak kamu, sebab ada orang berbeza-beza. Kalau saya follow saya, ada yang gear 1, gear 1.0.5 pun ada juga. Ada yang gear 5. Jadi kesian orang gear 5 pula. Saya nak kamu ikut kemampuan kamu, tengok video ni sekarang. Installation panduan tu. Install sekarang. Okey, dua-dua video ni adalah untuk installation. Video pertama untuk installation, video kedua untuk setting. Okey, buat sekarang. Saya bagi masa 5 minit boleh? Lepas tak? 10 minit lah. Okey, 12 minit kita akan start. Buat program ini. Maksudnya 12 minit saya assume kamu dah install. 12 tak. 11, sorry. 11 5 minit. Ada 10 minit untuk installation. Siapa sanggup terus tanya. Saya tunggu. Siapa yang tanya laptop, pergi ambil kawan punya, pinjam. Okey, saya nak semua settle hari ni. Sebab saya di end of kelas saya nak minta bukti. Siapa yang dah keluar tutup webcam, enable webcam semula. Ada 2 orang hilang. Webcam tak ada. Webcam please. Ada yang tak ada. 15
16 webcam ada 10 saja, ada 5 orang hilang. Akif ada Akif, Akif Farhan. Akif Farhan. Ada tak? Ya, saya set. Saya sir. Dah belum pas dekat Yusof Net kan? Macam mana? Kamu dah pas attendance tak dekat Yusof Net? Belum, saya register dia kata fail. Nama kamu dah ada tu? Dah masuk dah? Ya, saya try. Ni kan kau pakai kan? Betul tak? Ini? Betul. Dah masuk? Betul. Lepas tu? Pergi buat activation je lah dekat dekat Gmail kamu tu. Baik.
Okey. Dah ya. 10 minit, 11 minit. Mari kita mula. Okey, siapa yang dah siap? Angkat tangan emoji. Share solution. Emoji. Yang sebelum ni angkat tangan turunkan dulu lah. Emoji yang simbol kartun. Asyif dah ya? Mama Asyif, Amir dah. Okey, bagus Asyif, terima kasih. Yang lain? Belum lagi. Mana Asyif? Asyif. Asyif, kamu guna Windows apa? Yes, sir. Windows apa? Windows 10 ya? Windows, Ke kamu tadi? Angkat tangan aku. Tak nampak. Angkat tangan betul. Tangan biasa. Okey. Dah siap ya? Dah bagus, terima kasih. Razwan dah. Angkat tangan yang dah siap. Saya nak tengok. Isolation dah. Dua-dua software tu. Dua-dua software dan dua-dua video tu lah. Satu, yang pertama tu sebenarnya installation, yang kedua configuration. Tambahan, configuration tambahan. Sebab ada error berlaku kalau tak tambah. Kalau ada masalah cakap ya, jangan diam-diam, jangan jadi wali ya. Saya akan, lepas ni kita akan laju ya. Okey, semua dah. Baik. Asyik pun dah hilang. Okey, Ahmad Atikullah, bagus. Dah siap isolation. Yang siap isolation kamu bagi angkat. Atikullah ni baru masuk. Ahmad Atikullah baru masuk. Atikullah.
Dah masuk sir, tapi pun panas. Terpaksa keluar tadi. Sorry Okay. sir. Okay. Enable webcam.
Okay, dah ya. Selection semua. Takkan satu orang pun tak ada ni. Siapa yang dah siap selection? Siapa yang ada masalah selection? Okay, tolong angkat tangan yang dah siap. Please. Semua angkat tangan yang dah siap. Installation. Ya, betul. Kelas ni lambat. Kelas dan cepat. Okey, tak apalah. Sebab masa dah ni, saya tak boleh. Kamu boleh sambung boleh lah. Kami ikut lecture saya. Okey, yang pertama sekali, kamu tutup VS Code tu ya kalau dah siap. Cara nak buka VS Code dia, kamu buka CMD. Okay, buka CMD. Kamu buka satu folder, kamu buat folder. Nama command dia mkdir. Ini command untuk buat folder. Okay, namakan dia grup kamu lah L0 5 ya, 5 ya. mkdir make directory. Ini maknanya kita buat folder mana-mana pun tak kisah. Okay, ini arahan untuk buat folder baru. Okay, command to create a new folder. Yang ini pula nama folder. Okay, folder name. Satu. So command dia adalah mkdir. Sekali cukup lah untuk buat folder. Kalau dalam Windows tu, dia kalau pakai file manager, dia macam new file tu macam ni lah. New folder. Tapi saya nak kamu pakai command line lah, sebab kita akan buat ni. Kemudian kita masuk ke folder cd L05. So folder ni, lepas tu kita enter ya, cd L05. Ni maksudnya change directory. Change directory to directory atau folder to L05 yang kita dah buat tadi. Selepas kamu enter tu, kamu tekan enter tu, kamu akan dapati kamu dah masuk ke folder dia. Okay, settle. Kemudian kamu buka VS Code. Command nak buka VS Code, code ni command untuk buka kod. Tolong buka kod di dalam folder sekarang, titik sekarang. Kalau titik 22 ni ada makna lain. Okey. Titik 1. Titik 1 maknanya folder sekarang. Kalau kamu enter, okey, maknanya open we choose to the code kita ni in di current folder. Maknanya kita akan buka dekat L05. Ini titik ini adalah current. Tolong buka VS Code di sekarang, di sini, di dalam L05 ni. Okey, settle. Kalau kita enter, dia akan terus buka VS Code kita. Okey. So L05. Komputer saya slow ya. Okey. Kalau dah buka, kamu gerak-gerakkan sini, kamu akan dapati dia ada simbol campur sini. Kalau kamu tarik, dia hilang lah.
Okey, gerak situ dekat satu baris dengan folder tu. Ini maknanya dalam folder ni saya nak buat fail baru di sini. Sini untuk buat folder baru, subfolder di dalam folder 05. So ini current folder kita. Ini nama file yang akan dibuat dalam folder ni. Dan ini adalah subfolder di dalam folder 05. Satu, cara nak buka dia begitu ya. Kalau saya tutup semula dan buka semula, caranya masuk ke folder tu CD ke 05 dan kod space dan titik ni dia akan, ini saya ulang saja, dia akan buka semula lah. Itu cara yang saya nak kamu pakai untuk buka VS Code. Terus buat folder dan masuk ke folder tu. Ada cara lain tapi kamu tengok kat internet lah. Tapi ini saya nak kamu cara yang programmer biasa buat. Okey, jadi cara yang sekarang ni kita akan buat file baru. Bawakan mouse ke sini, tekan campur. Tekan campur ya. Sekejap. Masih wujud ke payahnya. Campur ni. Kemudian bagi nama file. Nama file dia apa saja, contohnya salam dot, yang penting titik C. Sebab kita pakai C bukan C++, C. So akan wujud file baru. Nama dia salam.c. Mesti titik C. Nama file tak kisah. Tapi cadangan saya kena jangan ada jarak yang ada jarak di antara tu. Kalau katakan nama saya tu, jadi rapatkan dia. Okay, siap. Satu file baru. Ataupun cara lain dia menggunakan command line, Ctrl N. Contoh saya buat file baru ya. Ctrl N untuk buat file baru. Ctrl dan N serentak. Selepas tu saya savekan dia, Ctrl S. Ctrl dan S serentak. Saya bagi nama file baru salam.2. Salam2.c. Enter, kemudian saya akan dapati kita akan buat file baru. So ada dua file sekarang. Kalau nak buat file ketiga, Ctrl N, Ctrl S, N to new, S to save. Salam3.c. Maka akan dapat file baru yang ketiga. Dan seterusnya lah. Kalau nak buat file, Ctrl N, Ctrl S, salam4 dan .c, akan dapat file file baru. Begitu je seterusnya. Ctrl N, Ctrl S, salam5.c. So sekarang ni saya ada 5 file menggunakan shortkey command line. Saya tak pakai dah yang tadi bawa mouse ke sini. Selepas ni saya akan pakai command-command tu saja. Okey. Saya jaga satu saja. Okey, so ada satu saja. So Ctrl N, Ctrl C. Jadi saya ulang lagi, kalau saya tutup VS Code dan saya nak masuk semula ke VS Code, kod saja pada current folder. So dia akan masuk semula dan file yang ada di situ kita akan dapati masih wujud. Okey, siap. Okey, itu cerita pasal file lah. So sekarang ni, lepas pada ni, kalau kamu nak buka file baru, Ctrl N, Ctrl S lah. Okey. Okey, saya tutup ni. Untuk nampak besar sikit, saya tutup, tekan dia. Ctrl B, Ctrl B, Ctrl B ni dia akan buka dan Ctrl B tutup semula. Okey. Semua ni saya pakai shortkey. Okey, pertama sekali kita buat minimal code of structure of C program. Minimal, yang paling minimal yang disebut sebagai C program adalah seperti berikut. Integer, ini ada dua mazhab, saya tunjukkan salah dua-dua. MAIN, open and close, followed by enter, open and close, curly bracket. Ada perkataan return, nombor integer 0. Okay, so ini adalah minimum code of structure of C program.
structure yang paling minima. Okey. Kemudian kita save. Cara nak save dia Ctrl S. Okey, kalau kamu dapati dia bulat di sini, ini belum save. Jadi nak save dia Ctrl S. Okey. Kemudian selepas siap ini minima maknanya kalau kamu run ni tak ada error. Cara nak run dia, compile dan run terus. Dia terus compile dan run. Kita buka sini, kita boleh pakai command ini, Ctrl N ataupun tekan kat sini lah. Dia akan run. Sebab ini minima, dia tak ada error. Sepatutnya dia cuma tak ada output sajalah. Cuma nak tunjukkan dia tak ada error. Okey, dia dah compile dan tak ada output. Dia compile dan run. Mula-mula compile, kemudian dia run. Ini maksudnya. Okey. Sebab dia minima, dia tak ada apa-apa, dia tak ada output, tapi dia tak ada error konsep dia. Jadi cara kita biasanya start dengan minima dulu. Buat dulu ni, nanti kita tambah kemudian. Sebab nanti di antara dua bracket ini, open dan close ini, boleh jadi beribu-ribu line di situ. Buat masa ini ada satu line. Kamu akan dapati nanti di antara dua bracket ini, we call it curly bracket ni, di antara dua bracket ini, antara dua bracket ini, kalau sekarang satu line, dia mungkin beribu-ribu line, puluh-ribu boleh sampai. Okay? Tapi mesti ada rangka tu dulu. So minima dia adalah yang ini. So apa yang minima ni maksudnya dia ada kepala body, kepala dia dan bersama tu ada body dia. Jadi di atas tu head, di bawah tu badan, body. Kalau head tu int main of bracket yang bulat biasa ni, rounded bracket. Ni rounded bracket. Sedangkan dekat body dia ada curly bracket. Sometimes disebut braces bracket. Okay, di dalam tu buat masa ini ada satu saja statement. Ada perkataan return. Kemudian nombor integer 0. Because of integer ni dia nombor 0. Buat masa ni hafal dulu sebab nanti kita terangkan ini masa kita buat function topik yang second last buat saya. So ini minimum dia. Yang mana bila kamu run, kamu boleh tekan ni pun. Run, dia sepatutnya dia buat dua serentak, iaitu dia compile dan dia run. Dan tak ada error. Masa compile pun tak ada error, masa run pun tak ada error. Sebab ini adalah structure yang betul untuk minima. Saya ulang lagi, dia adalah minima. Ada kepala, ada badan. Selepas tu baru kita boleh kata C program. Yang lain kita akan sambung kemudian. Ini satu mazhab. Ada mazhab lain. Saya buat yang kedua ya. Saya buat sebelah dia. Saya tutup dulu. Saya buat sebelah dia. Yang ini saya ganti dengan new file. Ctrl N, Ctrl S. Salam mazhab kedua. Minimum mazhab kedua. Okey. Ini yang bezanya adalah perkataan int itu diganti dengan void. Void kepala tak sama main, followed by body. Cuma di sini tak ada return 0. Maknanya tak ada, kosong saja. Itu maksudnya. Ini ada kepala sama. Dia ada badan yang sama. Dekat kepala di sini menggunakan keyword integer, di sini keyword void, nothing. Okey, sedangkan di dalam body ini, body dia, di dalam body kalau int mesti dia return integer. Integer dalam kes ini kosong lah, kosong integer. Kalau void ni perkataan Melayunya adalah tak ada apa-apa. So sini tak ada apa-apa, tak ada, kosongkan saja. So dia rangka saja. Okey. So dua minimum. Kalau ada keluar soalan, apakah kod yang paling, structure yang paling minimum yang ada pada C? So dua-dua ni betul. Selepas tu kita sambung. Okey. Biasanya dalam kuis ada soalan ni.
Ada dua mazhab. Kenapa saya tunjuk dua-dua? Sebab kadang-kadang setengah buku dia pakai void. Okay, terutama kalau kita buat elemen dari Windows, dia tak ada isu sangat. Kalau kita pakai Linux, ini wajib pakai INT ni. Jadi untuk membolehkan kita boleh run program kita Windows dan Linux, better pakai yang mazhab yang pertama ni lah. Okay, so return di tengah-tengah dalam body tu ada perkataan return. Return ni sebelum tutupnya bracket ni, statement terakhir kita adalah return 0. Nanti di atas tu ada banyak di sini. Mungkin ada 1000 line. Tapi sebelum tutup bracket ini pastikan ada return 0 sebab sini return integer 0. Buat masa. So ini adalah minima. Kalau ini salah memang akan salah semua program. Contohnya saya tersilap di sini. Saya buang semicolon ini. Sepatut semicolon. Kalau saya compile sini, saya kontrol internet saya run, dia akan berlaku error. Tu expected, dia bagi tahu, dia kata dekat main ini ada expected semicolon. Sebelum kita tutup bracket ini, dia kata ini, sebelum kita tutup bracket ini, dia expected di sini ada semicolon. Itu maksudnya. Memang pun salah. Jadi kena betulkan dia lah. Kamu kontrol S to save, kemudian kontrol alternate N to run. Sekarang dia tak ada error. Okay, selesai. Itu minimum. Daripada sini baru kita akan kembangkan program kita. Okay, cuma saya akan concentrate mazhab yang pertama. Yang ini mazhab kedua ni saya just untuk let you know ada mazhab lain ya. Maksudnya jangan terkejut kalau baca nota dan sebagainya. Okay, buat masa ini di kepala ni kosongkan. Okay, kita nanti ada isi di sini. Tapi inilah yang disebut sebagai minimum code yang paling minimum of C structure. Ya, structure yang paling minimum. So apa dia kena ada? Kena ada kepala dan ada suara badan ya. Bahasa Inggeris head, body. Dalam kepala, dekat kepala dia mesti ada keyword man followed by bracket. MAI tak boleh tukar nama. Kenapa orang yang buat program dia buat macam itu? Okay, so MAI ni keyword yang perlu ada followed by rounded bracket. Mazhab kita pakai INT di sini. Itu dari segi kepala. Dari segi body, kita open and close. Okay, sebelum close ni pastikan ada keyword return nombor integer kosong dan semicolon. Kamu akan dapati semicolon ini semicolon nama dia. Sedangkan colon ini colon. Ini semi separuh colon, ini colon penuh. Kita akan dapati semua ini sebut statement di dalam body ini, penghujung dia mesti ada semicolon mesti. Sekarang satu, nanti kita tengok ada banyak-banyak di ujung dia mesti semicolon. Okey, yang pertama. Sekarang saya akan display di sini Assalamualaikum. Perkataan Assalamualaikum saya nak display dekat skrin dua perkataan. Command ataupun function yang kita akan guna adalah printf, printf. Ini adalah keyword juga. Buka dan tutup. Di antara bracket, rounded bracket, you need to put double quote di situ. Okay. Dan within double quote ni kita boleh type apa saja kita suka. In our case is Assalamualaikum BBT. Okay. Kemudian di ujung saya kata tadi mesti ada semicolon. Okay. Sekarang dah ada dua statement yang ujungnya adalah semicolon. Di dalam body ini dah ada dua statement, panggil statement ada dua statement di sini yang ada dua semicolon lah. Okay. Kalau tak ada kalau ada error tadi dia akan merah tu. Tengok ada error tu.
itu petanda awal masalah. Bergarisnya masalah. Kalau saya betulkan dia hilang yang bergaris-garis. Okey, kemudian pastikan dah save ya. Remember kalau bulan ini belum save, jadi tak boleh run. Kalau run dia akan ambil alarm. Jadi nak macam mana save, Ctrl S. Macam mana run, Ctrl Alt N. Kalau tak pandai juga pakai mouse ni. Tapi saya bagi tahu nanti di ujung-ujung saya tak nak pakai mouse. Saya nak pakai shortcut yang ini. Run program. Saya akan gunting mouse kamu. Jadi hackers kena pakai semua pakai mouse. Semua pakai keyboard. Kita akan kurang minimalkan pakai mouse supaya cepat program kita. Kita nak buat 10,000 line ni. Okey, Ctrl S to save, Ctrl N to run. Kita akan tengok apa keluar. Apa sahaja yang keluar di sini di antara dua kod ini dia akan keluar kat skrin. Cuma, okey, sebelum saya guna keyword printf di sini, ada syarat. Syaratnya mesti diimport library dulu yang mendefinisikan perkataan printf. Jadi caranya di atas kepala ini kena import satu library. Arahan dia adalah hash include. Bahasa Melayu kata tolong ambilkan saya. Dan letak di antara sini nama file tu. Nama file dia standard input output.h header file namanya. stdio bukan studio stdio. Dia short stand for standard std standard input output. Okey, ini header file. Di mana gunakan header nantilah saya tunjukkan. Di mana ada kamu akan dapati nanti dia akan include banyak file bila banyak library terlibat. Bila matematik nanti kita akan tengok include library yang banyak. Okey. Boleh jadi include tu ada beratus kamu kena include library dia. Buat projek-projek besar So sekarang ni ada disebut preprocessor directive include di sini. Kalau kamu tengok bahasa Melayu cuba terjemah. Dalam bahasa senang saya guna bahasa kata program. Sebab satu poin yang paling penting, execution running dia berlaku dari atas ke bawah ikut nombor berurutan. Dia akan buat satu-satu. Yang pertama, arahan pertama ni kita tolong ambil satu library dan letak di sini. Kalau library ini ada 100,000 line, dia seolah-olah dia telah angkut 100,000 line, dia letak di nombor 1. Kebetulannya kenapa saya perlu ikut? Sebab di line nombor berikut ini dia line berikut cek lah dia tak. Kalau sampai line printf dia tak tahu apa tu printf, dia kata dia akan cari dengan library ini studio. Ada. Okey, maksudnya dia adalah untuk print apa saja di antara double code ini. Dia akan keluar dekat monitor. Bahasa lain dia disebut sebagai console output. So printf ini adalah console output. Output kat mana? Di monitor. Atau monitor screen kita tu lah, komputer. Kalau ini komputer saya, dia akan keluar kat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dia keluar macam tu. Sebab tu saya telah buktikan tadi, kalau saya run tadi memang pun dia keluar tu. Belum run lagi ya. Okey, saya run. Komputer saya minta maaf. Jadi bila saya buat recording saya buka semua ni, dia akan jadi macam ni. Jadi cuba perhatikan, Assalamualaikum ni sebiji macam ni. Okey, itu maksudnya. So console output, printf adalah console output. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tu ya. Okey, katalah saya nak buat line yang berikutnya. Sebab saya include sekali stdio dan saya boleh pakai printf beberapa kali. Function ni berulang-ulang kali. Okey. Selamat datang, welcome to C programming. Okey. Mesti di ujung adalah semicolon. Kemudian save, Ctrl S. Kemudian kita run, Ctrl Alt N. Sini ada dua proses dia buat. Mula-mula sebenarnya dia compile. Ini adalah GCC command compile. Selepas siap compile tak ada error, dia run benda ini. Nanti saya tunjukkan cara jahat buat macam ini.
Ini dia combine sekali. Sebenarnya satu-satu. Proses pertama dia combine, tak ada error, baru dia run. Tapi dia buat sekali. Kalau compiler lain dia buat satu-satu. Okay, itu prosesnya. Okey, cuba kita tengok betul tak? Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dia dah betul di sini. Ini yang line berikutnya ni. Tapi kenapa dia bersambung pula bila new line ni? Ni. Di sini bersambung welcome. So maknanya kena buat satu arahan untuk buat new line. So ada satu keyword di dalam ni, kita boleh nama dia escape sequence slash belah kiri n, left slash n. Maka dia akan buat new line pada baris itu. Kalau saya save Ctrl S dan saya run semula Ctrl Alt N, dia akan jadi dua line yang berbeza. Okey, ini yang kita maksudkan. Bila ada new line, so dia akan turun ke bawah sini. Jadi new line tu boleh letak kat mana-mana. Slash di sini. Apa jadi kalau saya letak sini? Assalamualaikum tu, kemudian dia turun ke bawah. Okey. Jadi WBT tu. Jadi kita boleh letak mana-mana slash n ni. Macam kes ini, dia akan turun selepas Assalamualaikum, ada jarak sikit, dia turun ke bawah because of slash n. Dan ada slash n lagi, selepas T itu dia turun ke bawah. Okay. Kalau kita buat new line baru, sorry sini, print F, apa ya, seronoknya, mesti berakhir dengan semikolon. Seronoknya kelas ni, kelas programming. Ctrl S, Ctrl Alt N. Apa berlaku? Apa kita akan jangka? Dia akan bersambung dekat bawah tu. Lepas programming, seronoknya bersambung. Sebab kita tak letak slash di sini. Sepatutnya di sini ada slash n. Okey. Okey, antaranya slash n. Sebenarnya bukan saja slash, banyak lagi kita akan tengok. Nota saya ada slash t. Ini sudah macam ni. Saya letak pro ni. Saya buat slash t ni, dia akan buat tab. Slash tab 666 space. 6 by default 6. 6 space lagi, 6 space. Okey. Cuba tengok. Pro tu kan. Slash t ni. Jadi dia ada jarak sini. Dia 6 spaces. Ada banyak slash n, slash t, semua slash ke kiri ya, slash n boleh, t boleh, apa nama, a untuk bunyi tab sebagainya. Ada nota saya, kamu tengok nota saya. Okay, saya assume kita akan gunakan. Okay, itu saja. Saya tambah slash t nya kali boleh tak? Dia akan menjadi apa? Dia akan jarak 6 kali pada 6 kali pada 24. Kalau slash m nya kali boleh jadi b. Slash n, sorry, slash n, dia akan turun 4 line dan seterusnya. Okey, dan seterusnya. Jadi sekarang ni maknanya sekarang ini hanya dipanggil slash n ini format escape sequence. Bahasa dia sequence ada apa, nak escape daripada sequence itulah. Sequence biasa adalah sambung, nak escape dari situ. Okey, seterusnya lah. Saya tunjukkan yang simple-simple saja. Di sini perlu tak? Kalau kamu letak pun tak ada masalah. Okey, kalau kamu tengok di sini, kamu akan tengok cursor kamu akan berada di ujung G. Tak nampak. Maknanya ada di sini sebenarnya cursor tu, di ujung G. Okey, kalau kamu letakkan slash n di sini, cursor kamu ada di bawah. Turun berapa langkah. Okey. Saya ada mention tadi, prosesnya ada dua.
Mula-mula dia compile. Ini cara compile cara jahat hackers. Ini cara kedua, dia run. Selepas siap compile tak ada error. So kita try tengok GCC. Sorry. Kamu tengok command ni. Saya kecilkan sikit ya. Kenapa komputer saya jadi hack ni? 1, 2, 3, 4. Run. Kalau saya kecilkan nampak tak skrin? Apa error? Control save dan run. Ada error? Tak ada. Okay. Cara dia GCC, ini command dia. Kamu tengok yang pertama ni. Okay. Itu GCC. Itu punya ada compile. Ini compile dulu. Dan saya namakan output dia /output kepada salam. Okay. Kalau saya run ini, kalau tak ada error, dia tak ada error lah, tak ada output. Kemudian selepas tu baru saya run. Nak run dia nama file tu. Kalau saya dir kita tengok, ini nama file dia ni. Dia akan buat exe file masa kita run pertama tadi. Sekarang ni kalau saya nak run ini, kamu type saja salam, SALAM. Boleh juga exe, sama output dia. Sorry, dia kena ada. Kalau Linux, macam Linux nampak macam ni. Okay. .1 run file tu. Okay, tapi dia telah combinekan bila kita gunakan command ini. Okay, kalau tak ada dia combinekan sekali. Dia tolong buatkan serentak semua sekali arung. Ini secara hackers. Sebenarnya saya pun biasa sambung macam ni je saya buat. Kalau saya naik, okay. Maksudnya saya buat GCC nama file, sorry. GCC nama file saya salam C ya. Kemudian selepas tu saya run .exe. Sama hasil dia. Wih, slownya gila. Ni masalah komputer saya. Okay. Jadi bengong dia. Tak apa, saya stop. Okay. Tu file dir tu untuk tengok senarai file dalam folder ni. Dia listkan file tu. Okay, saya delete yang a.exe. Saya delete salam.exe. Saya delete salam2.c supaya tinggal satu saja. Sorry, salam2. Kalau saya dir lagi tinggal satu lah file tu. Okey, betul pun kalau kita tengok dekat VS Code kita, betul tak? Betul tinggal satu. Okey. So command-command tu diperlukan oleh programmer nanti. Sekarang saya dah mulai introduce kamu sikit-sikit. Okey, selesai. Itu minimal C ya. Okey, saya nak kamu cuba benda ni sampai jadi. Okey, siapa yang terlepas installation. Sebab saya nak proceed nanti kamu terlepas lah. Okey, tak apalah, saya stop di sini. Saya nak kamu buat exercise ni di dekat bahagian ruangan exercise. Mana dia? Dah tutup ya. Kat sini. Pergi ke bahagian exercise. Apalah. Pergi ke bahagian slownya exercise. Sini soalan pertama adalah minimal opsi program. Yang tadi saya terangkan. Kamu tolong tunjukkan dua-dua mazhab tu lah. Buat recording untuk nanti saya ambil recording dan juga source code. Okay, ini contoh mazhab pertama.
Ya Allah, komputer saya slow bukan masalah. Ni komputer 10 tahun lepas ni BMI bagi. Sepatutnya dah tak boleh pakai pun 5 tahun, tapi dah dia tak mampu nak beli. Kita pakailah dah. Okey, ini minimum contohnya. Kamu type saja semula, hantar .c bukan .exe, dan dan juga masa kamu buat tu kamu terangkan buat recording ada webcam dan kamu terangkan macam mana nak pakai webcam, macam mana nak software nak pakai record pakai OBS ni, desktop recording kamu. Ini free ya, open source. Kalau tak tahu tanyalah ChatGPT, ada Google ke, itu dia ada chat tunjuk. Okey, maknanya kamu kena buat exercise. Ini exercise ni tak ada, kamu type semula saja semua. Semua soalan semula, type semula. Cuma kamu akan dapat gambaran. Cuma line 9 sikit diubah. Kalau sini line 8 ni, saya minta kamu buat. Ini contoh kira luas bulatan. Ya Allah, slownya. Maksudnya soalan ini, soalan-soalan suruh keluar apa, kira ni contoh program buat kira luas bulatan. Ish, slownya ya Allah. Ni ya, maksudnya ni adalah kira luas bulatan. Nanti kamu kena minta nilai ni, masukkan nilai jejari. Kemudian dia akan kira formula dan displaykan hasil dia. Apa hasil dia? Formula A pi r square. Soalan yang berikutnya kamu kena cuba buat 2 pi r untuk circumference kulilit ni. Mungkin saya akan terangkan detail kemudian, tapi saya nak kamu try. Sebab tu saya tambahkan tajuk ni try. Walaupun saya tak terangkan lagi semua, nama tajuk exercise ini try. Status dia open dah. Okey. Cuma saya tak bagi video contoh-contoh soalan ni. Output. Kamu kena buat sendiri. So, buat semula saja. Hantar sebelum next class lah. Next class bila? Oh iya, ada hutang hari Senin. Senin kamu hari tu terpaksa di stopkan sebab ada budak mendaftar. Tapi saya nak gantikan dia. Bila kena digantikan kelas tu? Saya tak nak gunakan semaksimum mungkin masa kelas saya. Saya kena ganti. Saya nak cepat habis. Tak cukup masa. Sebab silibus ni ada tambah 1 pointer tu kalau tengok. Saya tak terangkan tapi dah bertambah. Lebih pada yang biasa. Jadi kita tak boleh bercuti pun. Ada cuti kita kena ganti. Kalau terkena cuti je kena ganti. Okey, kamu agree tak agree kita kena bawa je lah. Sabarlah. Kalau ikut seronok saya lagi seronok saya lah, tapi sama-sama menderita lah, betul tak? Kan? Okey, sebelum tu saya terlupa yang paling minimum. Pertama sekali, kadang-kadang kita kena buat catatan sebagai programmer ni. Kebetulan ini berapa line? Katalah 11 line saja. Kamu akan dapati projek-projek kamu mungkin 10,000 line nanti. Okey, ini baru menjumpa baru 11 line. Jadi kita setiap line tu biasa kita akan ada buat komen. Komen ni catatan sebagai programmer. Output tak keluar, tapi programmer nak tahu. Sebab kita akan tengok source code ni. Jadi ada 2 cara nak buat catatan. Dalam term dipanggil komen. Okey, 2 cara. Cara pertama, pasangkan dia dengan slash ke kanan, star. Itu pasangan dia adalah star slash. So buka slash star, tutup star slash. Di antara ni kita boleh buat multiple comment, multiple line of comment. Okey, contohnya katakan title ada program, katakan bla 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 bla. Kemudian kita nak dia programmer name. Biasanya ada catatan macam ni, bla 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 bla. Kemudian date. Contoh-contoh biasanya. Dan dia description. Dia akan terangkan apa projek ni buat. Okey. Jadi dia tak dikira program sebab catatan saja. Dia hanya untuk kita baca, oh ini tu apa ya, tu apa ya.
Sebab sekarang ni nampak simple, boleh lah. Nanti kalau dah 20,000 line dia akan terangkan. Itu satu cara, komen pertama. Dan letak di mana-mana pun boleh. Ini di sini, ini di sini, yang di body pun boleh dalam sini. Sebab dia tak kira dalam program kita, dah tak ada error lah. Tapi biasanya kalau yang multiple ni saya letak di atas sebagai tajuk dia. Kalau yang cara kedua, single, namanya single line, kita boleh pakai macam ini, slash ke kanan sekali. Jadi kita boleh buat satu line saja. Kalau nak jadikan dua line, paksa tambah. Okey. Begitu juga boleh buat di sini. Contoh kalau saya ni, saya tak faham, saya baru belajar. Ini konsol output. Tujuan itu apa? To display bahasa Melayu boleh, untuk paparkan ke skrin ataupun monitor. Okey, itu saja. Dan seterusnya, ini adalah untuk include ataupun ambil file stdio.header ni dan letak kat sini. Ini catatan kita. Okey. Biasanya programmer kalau dah champion dah catat sini, dia catat yang logik dia lah, logik program dia. Tapi tanpa kita berbelajar, dan ini ada markah nanti dalam exam catatan. Okey, kemasan dan juga dari segi apa? Komen-komen ni. Okey. Kita kena disiplin untuk mula-mula dia kena ada catatan lah. Kalau champion tak payah yang catatan yang biasa yang pelik-pelik saja kita buat catatan. Okey. Kita dah belajar /n/t ya. Okey, dah pukul 12. Okey, jadi sekarang ni cuma ada satu yang melibatkan variable tak sempat nak terangkan sebab tadi tunggu kamu lama. Nanti kita akan buat next class lah insyaAllah. Tapi di sini ada melibatkan variable pemboleh ubah. Contohnya soalan-soalan yang kira tadi luas bulatan ni, saya tak sempat terangkan ni. Di sini ada sama juga hash ni, tapi di sini pakai define. Kita definekan perkataan pi supaya kita dipakai dalam program kita. Ini variable. Variable ni maknanya kalau y sama dengan mx campur c, ini sebut berubah x berubah y kan. Variable lah kalau dalam graf ni. X lain, Y lain kan. So kita boleh programkan dia. Ini constant, dia kekal. Kalau dalam luas bulatan, A sama dengan pi R square. Yang berubah R, berubah A, itu variable. Tapi ini constant sampai kiamat lah. So nak constant kita buat pakai hash define pi. Ini variable, tempat simpan data ni. Ini minta user pakai scanf. Adik-beradik pada printf. Printf untuk display dekat screen, scanf minta daripada keyboard value untuk variable R di jari. Baru dia kira dalam formula, kemudian dia displaykan. Kamu cuba saja dulu. Okey, sebiji type. Kalau ada error, apa nama? Kalau ada error, betulkan sampai sama. Okey, ini cache. Kalau version baru tak perlu. Tapi tak apalah, kamu type saja. Tak ada error. Okey, ini soalan 8. Soalan 9 tadi kira luas bulatan. Ini luas bulatan. Yang soalan 9 adalah soalan yang sama, ubah sikit menjadi ukur lilin. Yang lain sama, minta variable biasa saja. Ulang saja, ikut saja. Saya nak kamu familiar dengan benda tu. Cuma saya paksa kamu buat recording supaya ada bukti lah kamu buat. Itu saja. Awal semester ni pun dah tak ada apa-apa lagi. Jadi kamu nanti champion pakai video recording, tekan saja. Cakap saya ni, saya pakai OBS tengah record ni. Main tekan ya, start and stop. Lepas tu upload dekat YouTube ni. Okey. Cuma pada yang sama ni, sebab saya record juga dalam Teams ni, saya malas nak upload lah. Kamu tengok dekat Teams nanti. Okey. Boleh? Boleh tak? Dalam Teams tu saya ada recording. Tu kan recordnya. Nah tu. Stop recording. Mana tengah record? Nanti kamu tengok recording. Kalau terlepas tengok recording. Boleh ya? Okey, ada soalan tak sebelum kita? Boleh.
Ada soalan tak? Tuan. Kalau kelas fizikal kan, kena boleh ke kalau pakai komputer dekat Makmal? Boleh. Okay. Dia dah stop ya. Tak apalah. Okey, dekat Makmal tu ada semua session tension install, tapi tak tahulah dia test tidak. Okey, sepatutnya dah ada, saya dah minta pun. Okey, next kelas kita hari Isnin lah. So cuma kita dah hutang hari tu Isnin dan minggu ni sepatutnya saya cover. Kita kena cari masa untuk gantikan tu. Saya harap semua cuti-cuti yang kita akan hadapi nanti kita akan gantikan kelas. Dan itu pun polisi BMI. Kalau tengok dalam polisi, saya sakit MC itu pun saya kena qada kelas. Okey, kebetulannya boleh buat online. Senang kan? Jadi kita nak buat waktu tahajud pun boleh. Pukul 4 sampai pukul 6 ke. Kalau sedialah. Kita buat normal. Mungkin 8 ke 10, mungkin pukul 9 ke 11, 2 jam. So kamu fikir-fikirkan dulu, tenung-tenungkan, renung-renungkan bila lah saya nak ganti ni. Kekasih yang pertama ada tu. Isnin. Okey, cadangkan ke saya. Okey, ada soalan lain sebelum kita berhenti? Saya try. Kalau lepas attendance, kamu boleh login, kamu boleh scan attendance. Tapi nampaknya menderita lagi portal kita ni. Jadi bengong dia. Tak boleh gerak-gerak. Sudah menjadi bukan makin okey. Start dari report ni, tapi dah tak boleh buat apa. Okey, rosak pula dia. Saya try pakai ini pula, pakai port apa? Ini mungkin lepas pak. Portal. Jangan keluar dulu sebab saya nak, kalau berjaya ke scan attendance. Siapa punya pula? Tak lepas. Oh betul dah ada staff yang ada report. Dia tak boleh login ni kita. Tak apalah. Jadi saya akan kira nanti, saya akan update kalau kita dah ada catatan attendance di sini. Kalau saya lupa nanti kamu tolong ingatkan sajalah. Apa nama? Di sini ya, maksud saya kita dah ada catatan attendance kamu, ada reporting sini. Hari ini lecture cuma Farhan yang saya tahu. Yang lain berdaftar dah kan? Nanti semua ni attendance saya akan update lah insyaAllah. Kalau saya tak ada, beritahu saya. Sebab masa ni tak boleh masuk. Tengok, dia bengong tadi. Okeylah. Minta ampun, minta maaf kalau saya kasar bahasa. Saya buat kelakar-kelakar sebagainya. Okay, force buka webcam lah. Lepas tu kena buat video lah. Jangan berhati ya. Kita kawan-kawan je lah. Okay. Semoga kamu semua lulus cemerlang insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih saya.